Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, sejak 3 bulan Jun hari tu saya demam. Alhamdulillah hari ni kita dapat live balik. Cuma masih batuk lagi lah kan. Yang pasti alhamdulillah bukan COVID. Tak apalah. Allah nak bagi sihat dan demam dan sihat balik, demam balik, itu tanda Allah sayang supaya dosa banyak tak. Baik, jadi kita punya kuliah kita, satu hari satu ayat, tafsir larut malam, satu hari satu ayat, supaya kalau boleh kita akhiri malam kita dengan Al-Quran. Kukuh ni malam terakhir saya ataupun tuan-tuan, kita akhiri dengan Al-Quran. Baik. Disebut dalam hadis riwayat Abu Daud, yuqalu sahibul Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa innal manzila 'inda al-akhir ayah taqra'uha. Maksudnya dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran ni, bacalah, tinggilah, terbanglah, meningkatlah kan darjat kamu, warattil, dan bacalah seperti mana kamu baca di dunia. Sesungguhnya kamu punya tempat di akhirat mengikut ayat terakhir yang kamu baca. Jadi ikutlah kita malam terakhir, malam Zulqaidah ni, ikutlah malam terakhir kita baca Quran malam ayat yang ke-34. Itulah ayat terakhir kita baca. Itulah kita punya darjat di pada mahsyar nanti. Baik. Tuan-tuan dan puan, saya minta maaf masih batuk. Semua dah tak ada, alhamdulillah, demam dah hilang. Cuma batuk tu masih ada. Jadinya mungkin tak lancar kuliah malam ni. Walaupun saya cuba buat yang terbaik. Baik, ayat 34 berbunyi, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 34. Baik. Ketika dikatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi kufur. Baik. Kena faham kufur dan murtad ataupun syirik berbeza. Kufur, murtad ataupun syirik berbeza. Kufur ni dia tak semesti dia tak sembah Allah, tak. Kufur ni maksudnya dia mengaku Allah tu ada, kufur ni maksudnya dia mengaku Allah juga ada, cuma dia tak ikut. Itu kafir, kan? Tapi dalam masa sama syirik lain. Syirik ni dia tak mengaku Allah tu ada ataupun dia mengatakan Allah ada dua dan dia menyembah benda yang lain. Itu syirik, berbeza ya. Yang iblis daripada orang yang kafir. Ya, maknanya dia enggan menyembah Allah atau ikut perintah Allah. Satu benda yang dia enggan, lain dia okey. Satu benda yang dia tak nak. Baik. Tuan-tuan dan puan, sebelum iblis menjadi iblis, namanya Azazil. Disebut dalam tafsir namanya Azazil. Dan dia ni menjadi ketua malaikat. Hebat tak hebat iblis tu, sebelum dia dihumban daripada langit, humban daripada syurga Allah, kan, dihumban daripada rahmat Allah. Dia adalah orang jin yang dicipta daripada api, dan dia bersungguh-sungguh beribadah ribu tahun. Tak jemu. Kita ibadah 10 tahun ni, Allah baiknya rasa saya sendirilah. Ramadan itu kita dah ni Zulqaidah, masa Ramadan tu, ya Allah baiknya aku masa Ramadan masa Syawal dia dah mula sikit dah, mula longgar. Dia datang Zulqaidah dah mula longgar lagi, Zulhijjah dia mula baik balik. Itu saya sendirilah, kan. Tapi iblis ataupun Azazil ni, dia beribadah ribu tahun. Sampai kan Allah ambil daripada dunia, bawa ke langit. Kita belum lagi, tak ada lagi siapa sini yang tengah tahajud tiba-tiba dia terbang. Tak ada. Mana ada, kan? Tengah-tengah baca Quran tiba-tiba dia rasa macam ada kepak pula, sayap pula dia, kan? Mana ada, kan? Kita tak sampai ke tahap itu, hebat kita, kan? Tapi kalau Azazil ataupun iblis itu, daripada dia ibadah di bumi, Allah ambil bawa ke langit, jadi ketua malaikat pula. Kita nak jadi imam pun payah, sebab tu alimah buat kelas imam, sebab payah nak menjadi imam, kan. Memang payah nak cari orang jadi imam zaman sekarang ni, payah sungguh, kan. Pengalamannya masa balik kampung baru ni lah, berapa orang yang boleh jadi imam semayang dengan keluarga, dengan saudara mara, segan kadang-kadang, tak, kan. Baik. Kemudian dikatakan dalam tafsir, iblis ataupun Azazil ini, dia ada 4 sayap. Kan. Kita berapa sayap kita ada, kan? Tak ada. Saya ada Myvi, okeylah, Myvi terbang, Myvi king of cars, kan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan, bila malaikat berketukan Azazil ataupun iblis tu dia beribadah makin kuat, dan akhirnya dia jadi ketua malaikat. Kemudian dia diturun ke bumi.
Iblis ataupun Azazil diturun ke bumi sebab melihat jin-jin yang bergaduh di bumi. Waktu Azazil ataupun Iblis telah diangkat ke langit, mereka dapat melihat di bumi ini ada jin-jin yang duduk bergaduh berbunuh sesama dia. Jadi Azazil ataupun Iblis marahlah. Dia masa dia baik, dia marah bila ada pergaduhan di kalangan jin bangsa dia sendiri. Dia pun turun dengan malaikat dengan arahan daripada Allah, dan dia orang pun tangkap ataupun bunuh jin-jin yang berperangai ni. Sampai ke Bukit Bukau, sampai ke pulau-pulau dikejar jin-jin dan ataupun sampai ke pulau ataupun ke kaki bukit ataupun ke puncak-puncak bukit. Kan baik. Kemudian bila jin dah kalah, dapat ditangkap sebagainya, Azazil ataupun Iblis dia rasakan aku ni lebih baik daripada orang lain, daripada malaikat yang lain. Aku dah naik ke langit, aku jadi ketua malaikat, aku dah bunuh jin-jin yang buat perangai, kan? Dan aku menang. So dia rasa dia baik. Itu masalah. Itu bermulanya Iblis dicampak daripada langit. Bermula bibit-bibit menyebabkan Iblis ni Allah benci pada dia. Kita hari ni, saya sendirilah, kan, kita dah banyak puasa Ramadan itu dengan 6 Syawalnya, sedekahnya, baca Qurannya, tahajud, tarawih penuh, kan, rasa baik tak? Adalah sikit ustaz. Itu mula-mula. Itulah perangai Iblis yang mula-mula menyebabkan dia rosak dan dia dibuang daripada rahmat Allah. Kita hari ni cubalah, kalau ada rasa macam tu, cuba buang cepat-cepat, kan. Kita ibadah sebulan Ramadan je, bukan sepanjang tahun, kan. Bukan puasa selang sehari macam Nabi Daud. Baik. Kemudian yang tahu tentang perangai Iblis ataupun hati Iblis tu hanya Allah. Malaikat yang ikut dengan Iblis tak tahu, kan. Allah simpan dalam rahsia Allah. Baik. Kemudian selepas tu Allah pun mencipta Nabi Adam. Ya, Allah cipta Nabi Adam daripada tanah, daripada berbagai jenis tanah, dan kemudiannya dia letakkan Nabi Adam dalam masa belum ada roh, belum ada nyawa, diletakkan dia hamparkan di atas satu tempat selama 40 hari. Jadi Iblis ni dia datang tengok benda lah ni. Ya, kerana kita tahu Nabi Adam dia punya besar 60 hasta, tinggi 60 hasta. Jadi Iblis dia sepak jasad Nabi Adam tu, dia benda tak bergerak ni. Kan dia kata tanah tu daripada temika lah. Tanah Nabi Adam masa tu dibuat daripada temika. Kan macam temika kita ada, cuba kita ketuk kan, dia punya kelekak. Kan jadi Iblis dia tendang, dia tak ada apa lah. Lemah dia kata. Kan? Baik. Kemudian kata Iblis, kalau benda ni jadi ketua aku akan lawan dia. Tapi kalau aku jadi ketua dia, aku akan hancurkan dia. Itu Iblis punya perangai. Belum Nabi Adam ada nyawa lagi, baru nampak Nabi Adam begitu, dia dah mula mengatakan aku akan hancurkan dia. Perangai Iblis ataupun Azazil. Baik. Dan dia pun masuk ikut mulut Nabi Adam yang belum ada roh masa tu, dan dia masuk ke rongga-rongga, dia cek kosong. Kan banyak rongga, lemah dia kata. Kan, kemudian dia keluar ke punggung, kemudian dia masuk ke punggung, keluar ikut mulut. Itu perangai Iblis. Baik. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah kita selalu minta berdoa. Doa yang kita selalu patut amal adalah yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri hidayah pada kami. Ya. Jangan bolak-balikkan hati kami. Berapa ramai yang mak ayah ataupun ayah-ayah suami yang berdoa begitu setiap hari supaya anak dan isteri kekal istiqamah dalam ibadah. Kan, kita hari ni bukti kita tak istiqamah. Saya sendiri masa Ramadan kita boleh puasa 30 hari lengkap walaupun raya mengejut, tak? Kan? Tapi bila lepas Ramadan nak puasa, ya Allah, beratnya rasa. Ramadan boleh buat. Adakah kita buat puasa kerana Ramadan ataupun kerana Tuhan? Nampak? Jadi nak istiqamah bukan senang. Kan, masa Ramadan boleh satu hari satu muka paling kurang. Kan, bolehlah khatam masa Ramadan. Masa Syawal berapa orang yang khatam Quran? Tak ramai. Sebab tu Al-Imam buat kelas mengaji talaki online. Dia talaki online sebab kita faham zaman Covid ni payah. Saya sendiri pernah kena Covid 10 hari. Jadi saya rasa perit yang kena Covid. So kita buat terus dengan online. Sepanjang selagi mana kita tak boleh salam, tak boleh nak buka mas, Al-Imam akan terus buat kelas talaki online. Maksudnya baca 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk secara online. Jadi tuan-tuan dan perempuan tak ada alasan lagi lah untuk tak mengaji. Kan, baik. So balik. Jadi kata Allah, Allah minta kepada malaikat dan juga minta kepada Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Baik. Dan Iblis tak nak, dia enggan. Baik. Di sini kita nak tahu apa hukum kalau kita sujud kepada orang dan ataupun kepada mak ayah. Kita kena kupas dari segi hukum. Apa hukum kalau kita sujud ataupun kita cium kaki mak ayah dan ulama? Apa hukum dia? Baik. Kita kena bezakan dua benda. Yang pertama sujud, yang kedua cium. Sujud pada manusia haram.
sujud pada manusia haram. Sujud pada siapa pun haram. Sujud pada Allah lah, semayang tu. Baik. Ataupun sujud syukur. Baik. Tapi kalau cium kaki, hukumnya sunat ataupun harus. Cium kaki, cium kaki. Mana kita pegang kaki, kita cium kaki. Macam sujud tapi bukan sujud. Sujud kita angkat takbir, kita sujud sungguh tak. Yang ni kita cium kaki. Dari segi hukum, cium kaki adalah sunnah. Kaki siapa Ustaz? Kaki ulama, kaki mak ayah. Kan? Kaki raja, kaki sultan tidak. Kan? Tapi kalau sultan atau raja itu adalah ulama, boleh. Hukumnya sunat. Kan? Baik. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam riwayat Sunan Abi Daud. Dan sahabat-sahabat sampai ke Madinah, turun daripada kuda, unta, keledai sebagainya, terus cium tangan Nabi dan cium kaki Nabi. Bukan sujud tapi cium kaki. Kan, sujud ni kita kena letak dahi, kita kena tak, tapi kita pegang kaki, kita cium. Tanda kita sayang. Kan? Apa orang yang pernah cium kaki mak ayah dia? Tak ramai. Yang ada pun bila dah meninggal, masa tu boleh cium kaki. Kan? Cumanya kena buat dengan tertib lah. Janganlah buat di tempat ramai, nanti jadi isu pula. Dan di rumah tempat yang orang semua faham, okey, tak ada masalah. Kalau orang tak faham, jangan buat, jadi menjadi isu. Benda tu sunat, kalau menjadi isu, dia jadi haram pula. Menyebabkan orang salah faham dan jadi fitnah. Baik. Kemudian sahabat-sahabat dia buat. Yang kedua ada, maaf dah 11 minit. Kita berhenti kejap lagi dalam 12 minit. Kita berhenti insya-Allah. Baik. Hadis riwayat Sayyidina Safwan bin Assal. Dia kata ada dua orang Yahudi jumpa dengan Nabi, kemudian tanya 9 soalan, Nabi jawab 10 soalan, 10 jawapan Nabi bagi, dan selepas tu dia orang cium tangan Nabi dan dia orang pun cium kaki Nabi. Yahudi jumpa dengan Nabi, dia cium tangan Nabi, kemudian cium kaki Nabi dan beriman dengan Nabi. Itu orang Yahudi. Dan kita tak dapatlah kan, kubur Nabi pun tak boleh nak cium sebab dah kena seal kan. Baik. Kemudian apa dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin sebut boleh kalau kita nak cium kaki orang alim. Cium bukan sujud, cium kaki orang alim. Ya, ataupun kaki mak ayah. Ya, hukumnya sunnah. Yang baik. Dan begitu juga Imam Muslim yang kita sebut hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dia pernah cium dahi Imam Bukhari dan dikatakan pernah cium kaki Imam Bukhari. Dahi itu pasti yang kisah tu benar, cuma yang kaki tu dia ada yang katakan, ada ulama mengatakan kisah tu tak apa tepat ataupun hadis tu lemah ceritanya. Tapi cerita dah sebut dalam tarikh Baghdad memang ada dia cium kaki Imam Bukhari. Kan begitu. Itu Imam Muslim cium kaki Imam Bukhari. Kan baik. Hari ni berapa orang kita pernah cium kaki ustaz-ustaz? Ya, yang kita rasa dia ni soleh lah. Yang kita rasa betul-betul dia ni takut pada Allah, tu boleh. Kan? Macam saya baru nak start, bukan ustaz pun. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sekadar perkongsian ayat yang ke-34 surah Al-Baqarah, ayat 34 malam ini. Dan insya-Allah kita jumpa pada malam esok ayat yang ke-35 insya-Allah. Baik. Sebelum penutup, macam saya sebut tadi, Al-Imam hanya buat kelas talaqi online sepanjang kita masih Covid ini. Kan? Dan waktunya boleh pilihlah siang ataupun malam, tak kisah. Berapa jam, sejam, setengah jam, 10 minit pun tak apa. Janji kita mengaji. Kan? Baik. So kita tutup bacaan malam ni dengan surah Al-Baqarah ayat 34. Moga-moga kot lah malam terakhir kita baca. Malam ni yang kita baca, so maknanya kita punya peringkat ataupun kita makam di padang mahsyar nanti adalah ayat ini. Ya, baik. Syaitanirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fastajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita jumpa malam esok pukul 10 malam insyaAllah. Pemaaf atas saya silap, atas batuk saya belum baik lagi ni. Dia sumbang sikit baca Quran. So insyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.